Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Haris bin Ahmad Jafri, nombor metrik 1913016. Ini membentangkan tajuk kedatangan Islam di Asia Tenggara. Okay. Part yang saya ambil adalah teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari Arab. Okay. Dikemukakan oleh John Crawford, disokong oleh Said Muhammad, disokong oleh Muhammad Naqib Al-Attas. Okay. John Crawford ni disokong oleh Muhammad Naqib Al-Attas. Menurut John Crawford, Islam ni dia datang dari Arab melalui pedagang. Lepas tu pula next, kita nak buktinya catatan Cina ni dia mengatakan bahawa orang Arab dan Parsi dia mempunyai pusat perniagaan di Canton sejak tahun 300 Masihi. Atau pedagang Arab ni pedagang Arab yang ke China ni dia singgah ke pelabuhan Asia Tenggara khasnya di Selat Melaka kerana kedudukannya strategik. Kedudukannya di tanah di Asia Tenggara ni sangat strategik. Okey. Pedagang Arab ni dia tinggal beberapa bulan di Asia Tenggara dan ada yang menetap satu membina perkebungan di sana. Maksudnya ada yang pedagang Arab ni dia tinggal bersama dia tinggal beberapa bulan di Asia Tenggara. Lepas tu pula dia menetap kat sana dan membina perkampungan. Okay, next saya akan terangkan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari China. Okay. China ni dikemukakan oleh E.J. Iridia dan S.Q. Fatimi. Okay, dikemukakan oleh dua orang. Yang tadi Arab tu seorang, tapi dia sokong oleh seorang Naqib Al-Attas. Ini pula dikemukakan dua orang daripada China ni, iaitu oleh E.J. Iridia dan S.Q. Fatimi. Okay. Menurut Iridia ni, Canton dia pernah menjadi pusat perniagaan pedagang Arab hingga pedagang Cina memeluk Islam. Pedagang Cina Islam ni kemudian ni dia berdagang di Asia Tenggara. Sambil tu pula dia menyebarkan Islam di Asia Tenggara tu. Menurut Fatimi pula, pedagang Cina Canton pernah berpindah beramai-ramai ke Asia Tenggara. Maksudnya Fatimi ni berkata bahawa pedagang Cina ni dia pernah pindah beramai-ramai ke Asia Tenggara. Bukti kedatangan Islam dari Cina ni ini boleh dilihat pada surat Terengganu, pada batu bersurat Terengganu. Bukti kedatangan Islam ke China tu, batu nisan yang mempunyai ayat Al-Quran di Pekan Pahang. Wujud persamaan antara seni bina China dengan seni bina masjid di Kelantan, Melaka dan Jawa seperti bumbung pagoda atau genting Cina. Ini dia punya dia punya bukti lah. Bukti dia wujud persamaan antara seni bina Cina dengan masjid di Kelantan. Betul tak, Melaka dan Jawa seperti bumbung pagoda dan atap genting Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arifuddin bin Ahmad Zufako daripada IS 13, nombor metrik saya 1913012. Perubahan sistem pemerintahan setelah datangnya Islam di Asia Tenggara. Institusi kesultanan yang dulunya dipanggil institusi beraja ataupun konsep dewa raja, yang kini bertukar kepada institusi kesultanan yang diambil daripada kerajaan Bani Abbasiyah dan Turki Uthmaniyah. Raja-Raja Melaka menggunakan gelaran Zilullah fil Alam dengan Khalifatul Mukminin. Zilullah fil Alam bermaksud bayangan Allah di dalam alam. Seterusnya Khalifatul Mukminin pula bermaksud pemimpin mukmin. Okey. Sistem pemerintahan berperanan sebagai mufti sebagai penasihat sultan dalam hal ehwal agama dan juga pentadbiran. Jawatan kuasa pegawai agama juga ditubuhkan seperti khatib, kadi, bilal, pungut zakat, penyelia Baitul Mal dan juga penjaga harta wakaf. Sebelum kedatangan Islam di Asia Tenggara, khususnya di Tanah Melayu, mereka menggunakan undang-undang bertulis dan juga undang-undang tidak bertulis. Setelah kedatangan Islam di Asia Tenggara, khususnya di Tanah Melayu, mereka tukar kepada undang-undang syariah. Yang mana undang-undang syariah ini menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber rujukan yang utama.
Di samping itu, mereka tetap memelihara adat dan istiadat. Antara undang-undang syariah yang dahulu iaitu Hukum Kanun Melaka dan juga Hukum Kanun Mahkota Alam di Aceh. Hukum Kanun Mahkota Alam ini dia berkenaan tanggungjawab raja sebagai pemerintah dan mentaati adat, istiadat dan peraturan tradisional Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Izhar Syahmi bin Abdul Halim. Nombor metrik 1913008. Okey, insya-Allah hari ini saya akan terangkan kepada anda tentang cara-cara kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Okey, yang pertama adalah daripada segi perdagangan. Okey, pedagang-pedagang Islam yang datangnya daripada Arab, China dan India ni, sebenarnya diorang dah merupakan orang kata apa, menjalinkan hubungan yang lama ataupun hubungan yang baik bersama Asia Tenggara, pelabuhan di Asia Tenggara. Contohnya kita boleh ambil di Selat Melaka dan Kepulauan Rempah. Seterusnya, para pedagang daripada Arab, China dan India ni, diorang menunjukkan sifat yang baik. Maksudnya sifat yang lemah lembut, sopan, ikhlas, jujur dalam ketika berdagang. Maksudnya hal yang diorang tunjukkan tu membuatkan penduduk setempat ini minat dengan cara berdagang dorang, dan mereka ingin mengambil tahu tentang apa punca dorang menjadikan sebegini. Maksudnya seorang yang jujur ketika berdagang. Kebiasaannya pedagang-pedagang yang dari Arab, China, India ni dorang akan bawa satu ulama bersama mereka. Kerana sambil dorang berdagang, ulama itu akan menyampaikan dakwah Islamiah kepada penduduk-penduduk setempat. So sambil mereka berdagang, kita akan dapat lihat ulama itu akan menyampaikan dakwah Islamiah. So, dengan sifat-sifat yang ditunjukkan, dengan sifat-sifat baik yang ditunjukkan oleh para pedagang-pedagang daripada Arab, daripada China, daripada India, membuatkan penduduk itu senang hati dengan berdakwah daripada ulama ini, dengan sifat-sifat, dengan cara percakapannya yang mampu untuk membuatkan penduduk setempat itu terasa teruja untuk menyertai ataupun memasuki agama Islam itu tersendiri. Yang kedua adalah kita boleh ambil daripada segi perkahwinan. Okey, perkahwinan dia terbagi kepada dua. Okey, yang pertama adalah perkahwinan siasah dan yang kedua adalah perkahwinan biasa. Okey, kita pergi daripada perkahwinan siasah dulu. Okey, perkahwinan siasah ini adalah perkahwinan keturunan. So, contohnya kita boleh ambil kat Melaka yang di mana Sultan Mansur Shah dan Muzaffar Shah sendiri mengahwinkan puteri mereka dengan Raja Kampar yang berada di Jambi. Kerana apa? Kerana diorang dah mengislamkan negeri tersebut. So, apabila perkahwinan ini dilaksanakan ataupun dijalinkan, hubungan automatik, hubungan diorang akan menjadi lebih baik. Dan negeri itu akan diislamkan sendiri oleh Melaka. So, antara itu ada punca tersebarnya Islam yang lebih meluas di Asia Tenggara. So, yang kedua adalah daripada segi perkahwinan biasa. Okey, perkahwinan biasa ni kita boleh ambil contoh macam, kan kebiasaannya pedagang-pedagang akan bawa ulama bersama mereka. So, biasanya ulama-ulama ini ataupun pedagang-pedagang Islam ini akan berkahwin dengan penduduk setempat, yang di mana diorang akan mewujudkan satu keluarga yang harmoni, iaitu keluarga Islam tu sendiri. So, di samping itu diorang akan menyampaikan dakwah Islam tu sendiri dengan penduduk-penduduk setempat. Dan apabila penduduk-penduduk setempat berkaitan Islam, kita dapat tengok Islam itu tersebar dengan secara meluas. Contohnya, kalau keluarga kita berada di Melaka, kita Islamkan keluarga kita di Melaka. Contoh pula, keluarga kita tu ada keluarga sendiri berada di negeri-negeri lain. Dan diorang akan menyampaikan dakwah-dakwah Islam itu tersendiri. Dan automatik ataupun kita dapat lihat Islam itu tersebar dengan meluasnya. Okey, yang ketiga kita boleh ambil daripada segi perislaman raja dan golongan bangsawan. Okey, pada zaman dahulu, rakyat ni, diorang ni merupakan seorang yang taat. Rakyat-rakyat ni taat kepada pemimpin-pemimpin mereka ataupun raja-raja mereka. So, bila diorang dah taat, apabila raja diorang tu masuk Islam, diorang pun akan join masuk Islam. Itu antara sebab diorang, sebab Islam itu tersebar secara meluas. Okey, yang kedua, kita boleh ambil contoh daripada Sultan Megat Iskandar Shah. Yang mana dia adalah Sultan di Melaka yang menyebabkan kerabat diraja itu Islam ataupun kerabat diraja itu turut menyertai agama Islam dan pembesar dan rakyat Melaka itu sendiri. So, kita dapat lihat sejarah telah membuktikan yang mana Islam itu tersebar daripada segi
pengislaman diraja. Kerana apa? Kerana kita dapat lihatlah daripada kerabat diraja itu sendiri join agama Islam. Pembesar pun join agama Islam. Dan rakyat Melaka sendiri pun turut menyertai agama Islam. Okey, sekian tu saja insya-Allah. Semoga bermanfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.